Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada pensyarah Dr. Noni binti Maki dan rakan-rakan sekalian. Hari ini saya akan membentangkan tugasan 2, iaitu pembentangan individu bagi subjek gaya hidup sihat kod GHSS 3013. Saya akan menerangkan tentang profil diri saya sendiri. Nama saya Muhammad Iqmal Hafiz bin Muhammad Tamizi, dari kelas PSMP Bahasa Melayu SK1, ambilan Jun 2019, nombor kad matrik P1 8070032. Ya. Itulah muka saya. Seterusnya kita pergi kepada kandungan, iaitu isi perbincangan kita pada tugasan 2 ini. Yang pertama, saya akan bincangkan tentang artikel yang saya pilih bagi isu gaya hidup sihat. Yang kedua, konsep gaya hidup sihat. Yang ketiga, kesihatan diri, iaitu jasmani. Yang keempat, kesihatan diri dari segi emosi. Yang kelima, kesihatan diri dari segi rohani. Dan yang terakhir sekali, rujukan. Baiklah, slide seterusnya. Artikel ni yang saya pilih diakses daripada berita harian online. Link ada saya sediakan. Yang ini saya paparkan hasil saya screenshot daripada page online yang saya ambil. Itu artikel, iaitu topik kes bunuh diri meningkat 143%. Ini artikel pada muka surat 1, muka surat 2, surat 3, muka surat 4, muka surat 5, muka surat 6. Itu 6 muka surat artikel yang saya pilih dari berita harian online. Seterusnya saya akan bincangkan tentang konsep gaya hidup sihat. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia, iaitu WHO, gaya hidup sihat ini merupakan satu keadaan sempurna dari segi fizikal, mental dan sosial, dan tidak hanya ketika ketiadaan sakit. Kesihatan juga membawa erti kemampuan untuk meneruskan hidup dengan prospek positif. Jelas dilihat bahawa gaya hidup sihat merupakan satu amalan yang dapat mencegah individu daripada melakukan perkara yang tidak diingini, seperti bunuh diri, sekaligus dapat membentuk satu personaliti dan tahap kesihatan yang baik. Ini antara konsep gaya hidup sihat yang dapat saya cari di internet. Seterusnya saya akan membahaskan tentang kesihatan diri dari segi jasmani berdasarkan artikel yang saya pilih. Punca berlaku kes bunuh diri dari segi jasmani. Yang pertama, tidak menjaga pemakanan, dan yang kedua, rutin harian tidak stabil. Sebagai contoh, rutin harian tidak stabil ni waktu tidur lah yang paling senang kita tengok remaja zaman sekarang. Malam berjaga, siang tidur. Itu tak elok untuk kesihatan. Kesan sebelum berlaku kes bunuh diri dari segi jasmani. Yang pertama, individu akan mengalami penyakit obesiti, kegemukan. Sebagai contoh, saya tak nak sebut. Yang kedua, mengalami tekanan hidup. Sebagai contoh, seseorang tu dia gemuk, dia mengalami penyakit obesiti. Lepas tu dia kena kecam dengan orang, kena ejek. So dia akan mengalami tekanan hidup, dan itu akan membawa individu tersebut ke arah pemikiran nak bunuh diri. Dan yang terakhir sekali, langkah mengatasi isu tersebut. Yang pertama, sudah jelas kita perlu amalkan gaya hidup sihat. Yang kedua, melakukan aktiviti fizikal agar lemak-lemak dalam badan tu dapat dibuang dan mendapat badan yang ideal. Dan yang terakhir sekali, mengawal pemakanan seimbang. Baiklah, seterusnya saya akan bincangkan tentang kesihatan diri dari segi emosi. Yang pertama, punca berlaku kes bunuh diri dari segi emosi. Yang pertama, individu tersebut mempunyai tertekan dengan masalah hidup. Yang kedua, mempunyai dugaan hidup yang berat. Maksudnya dalam hidup dia tu dapat masalah. Itulah individu tersebut. Seterusnya kita pergi kepada kesan sebelum berlaku kes bunuh diri dari segi emosi. Yang pertama, bila dia dah tertekan dengan masalah hidup pun semua, dia dah start pengambilan bahan terlarang seperti dadah. Lepas tu pengambilan alkohol untuk hilangkan stres. Lepas tu melakukan aktiviti yang membahayakan diri. Sebagai contoh, hisap rokok elektronik yang mempunyai cecair liquid yang mengandungi bahan terlarang, iaitu dadah. Dan yang terakhir sekali, berfikiran untuk membunuh diri. Langkah bagi mengatasi masalah tersebut ialah menjalankan aktiviti kemasyarakatan. Sebagai contoh, kita pergi gotong royong ke, kita pergi berjumpa dengan masyarakat luar, kita pergi main bola ke dengan kawan-kawan. Dan yang kedua, beristirahat seketika. Kita kena rest. Kalau kita stres dengan kerja,
Kita rest, ambil juga rest. Sabtu Ahad tu kita rest, kita pergilah mall ke, tengok wayang ke, apa-apa. Okey, seterusnya saya ada jumpa the 5 best depression support groups of 2021. Ni antara organisasi yang best lah, yang paling terbaik dalam dunia untuk mengatasi masalah-masalah depres yang boleh membawa kepada kes-kes bunuh diri ni. Saya ada nyatakan Mental Health America, MHA. Lepas tu Best for Support Group Directory, Anxiety and Depression Association of America, Best One-on-One, 7 Cups of Tea, dan Best Local Depression and Bipolar Support Alliance. Okay. Terusnya kita pergi kepada kesihatan diri dari segi rohani. Punca berlaku kes bunuh diri dari segi rohani ni, yang pertama, kurang beribadah kepada Tuhan. Dan yang kedua, tiada pegangan agama yang kukuh. Bila kita kurang mendekatkan diri dengan Tuhan ni, mulalah kita start fikir nak bunuh diri lah, anggap Tuhan ni tak hiraukan kita, cakap Tuhan tak ada apa semua. Itulah. Lepas tu kesan sebelum berlaku kes bunuh diri dari segi rohani ni, merasa diri ni tidak disayangi Tuhan, dan juga berfikiran untuk tidak menganut agama, iaitu menjadi seorang ateis. Kita dah hidup ni, janganlah jadi ateis. Kita kena fikir ada satu Tuhan di dunia ini. Okay? Langkah mengatasi isu tersebut, kita perlu tingkatkan ibadah kita kepada Tuhan mengikut kepercayaan masing-masing. Yang mana Kristian tu pergi gereja, yang mana Muslim pergi masjid, yang mana Buddha pergi ke tokong. Gitu. Tingkatkan ibadah. Yang kedua, berjumpa dengan pakar-pakar agama bagi mengatasi masalah yang dihadapi. Sebagai contoh, kalau kita rasa stres, rasa tertekan dengan hidup, kita pergi ke masjid. Kalau yang Muslim lah, pergi masjid, jumpa dengan Tok Imam, Ustaz-Ustaz, bagi tahu kita ada masalah ini. Mungkin pakar-pakar agama ni boleh tolong menyelesaikan masalah kita. Okay? Yang terakhir sekali, rujukan. Saya ada 3 rujukan, iaitu Sakini Muhammad Said, dari trend obesiti di Malaysia menggerunkan, daripada berita harian online. Dr. Nur Hisham, kes bunuh diri meningkat 143%, iaitu artikel yang saya ambil. Dan yang terakhir sekali, Suraya Roslan, kes bunuh diri meningkat 143%, dari artikel yang saya ambil juga. Itu rujukan yang dapat saya nyatakan. Saja slide saya pada kali ini, pembincangan saya pada kali ini. Sekian, terima kasih.